Baik, kita ucapkan juga selamat pagi kepada para pelajar, para siswa yang menonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi Rabu ini. Baru-baru ini juga kita terima kunjungan para pelajar Meskom dari UPM, yang memang cukup berkaliber semuanya. Jadi ini antara yang akan menerajui pemerintahan ataupun negara kita pada masa akan datang. 2050 saya dah kira umur saya 72 masa tu. Ni 72, maksudnya sekarang dah ini pakai kad lain. mungkin banyak kemudahan akan diterima waktu itu sebagai keluarga emas. Jadi banyak diskaun semuanya. Tapi apapun, betul, Transformasi Nasional 2050 ataupun TN50 tentunya juga membawa satu perubahan lanskap di negara kita yang secara total, dan tentunya juga perubahan ini bukan saja fokus kepada masyarakat secara amnya, tapi juga difokuskan pada golongan belia. Dan baru-baru ini juga kita tahu bahawa pada 19 Januari lepas, Perdana Menteri telah pun dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan telah pun mengadakan dialog khas perdana TN50 ini, yang mana dianjurkan ataupun diadakan di Universiti Malaya. Tentunya juga mereka yang datang ataupun audiens itu terdiri daripada pelajar dan tentunya golongan muda. Dan hasil daripada dialog tersebut, pelbagai perkara telah pun diusulkan oleh anak-anak muda golongan belia ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang mana mereka, antara cadangan yang diusulkan adalah ingin mengubah lanskap pendidikan di peringkat pengajian tinggi ini, berorientasikan peperiksaan ke berteraskan industri. Dan juga inovasi. Ada baiknya kita tanyakan dengan seorang tokoh yang cukup berpengalaman dalam bidang akademik di negara ini. Selamat datang Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Pengerusi Majlis Profesor Negara. Prof, tak payah kira Prof lah 2020 tu. Tapi itu Prof, ini apa yang ingin dicapai adalah bukan saja infrastrukturnya bertaraf tinggi, pelajarnya juga bertaraf tinggi, kualiti pemikirannya juga bertaraf tinggi. Bila mengikuti perbincangan perdana TN50 itu, apa yang Prof fikirkan? Okey, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Soalan berkaitan dengan pendidikan ini, bagi saya lah, orang akademik, saya dah lebih 30, hampir 35 tahun dalam dunia akademik. Merupakan soalan yang sangat strategik sebenarnya. Kita lihat kemajuan mana-mana negara sangat bergantung, berkait rapat dengan bagaimana pendidikan itu diurus. Dan pendidikan itu merupakan satu pelaburan negara. Dia ada dalam term ekonominya the merit good. Ada kesan-kesan faedah-faedah yang dibawa oleh sistem pendidikan itu. Dan secara keseluruhannya kita dapati di negara kita, sejak kita merdeka sehingga sekarang, kita telah memberi tumpuan kepada pelaburan sektor pendidikan ini. Dan kalau itu diukur daripada berapa peratus GDP ataupun berapa peratus bajet yang dikeluarkan untuk pendidikan ini, kita secara berterusan, konsisten, meletakkan lebih kurang 20% daripada peruntukan mengurus negara untuk pendidikan ini. Bermakna kita value pendidikan itu sebagai satu perkara yang mesti kita aturkan. Walau bagaimanapun, ada banyak persepsi mengatakan we are very much exam oriented, hafal menghafal, kemudian kita tidak mengeluarkan graduan yang benar-benar menyambut keperluan industri dan sebagainya. Ini persepsi yang kadang-kadang ada betul, ada tak betulnya. Dan kita apabila merancang sistem pendidikan negara, terutama sekali dalam TN50 contohnya, kita tak boleh terlalu reaktif kepada rimak-rimak ini. Rimak-rimak ini, kalau orang yang tak puas hati, dia akan sampaikan apa rimak saja. Yang paling penting, satu, pendidikan yang paling jelas. Kita tahu apa yang kita nak keluarkan dan bagaimana hasilnya dan apa kesannya kepada negara, jangka pendek, sederhana dan panjang. Itu perlu jelas. Dan dalam mana-mana negara, dia mesti ada satu panduan sistem pendidikan negara. Dalam konteks Malaysia, kita sangat bergantung kepada Dasar Pendidikan Negara 1961 masih sah. Dasar Pendidikan Negara yang digubal berdasarkan kepada Razak Report 1957 dan juga kajian-kajian pendidikan yang telah digurap, dan dari masa ke semasa sentiasa ditambah baiklah. Dan dalam masa yang sama, itu dasar. Kemudian kita ada juga plan-plan strategi yang sentiasa dibuat. Kalau umpamanya kita ada dua segmen.
Kadang kita cantum, kadang kita pisah. Itu pun satu perkara yang kita kena fokus. Sebab saya selalu melihat, apabila melihat kepada sistem pendidikan, saya meninjau the best practices. Siapa yang depan di dunia. Sekarang ni Singapura. Kalau ada OECDC gitu, ranking dia, kualiti pendidikan negara dunia, nombor 1 Singapura. Tak payah pergi jauh. You cross the border, you may find good practices. Tapi tidak semestinya sesuai untuk negara 100%. Itu kena ada caveat tu. Tak semestinya kita tiru dia boleh dapat macam dia. Tak boleh. Prof, bila Prof sebut tentang reaktif dan juga kesesuaian dalam negara kita, apakah bila diperkenalkan TN50 pula, ada yang perlu bertanya, maknanya apakah sistem silibus sekarang ni tak sesuai untuk TN50? Pada bagaimana? Sudah barang TN50 ya, kita bercakap mengenai jangka masa yang sangat-sangat panjang. You will never know. 5 tahun lagi pun saya tak berani nak predik apa akan berlaku. Sebab perubahan yang sangat pesat dalam pelbagai segi. Terutama sekali teknologi yang mengubah landscape education itu sendiri. If you may recall back, masa dulu 20-30 tahun dulu, apa bentuk, walaupun education is still education dealing with knowledge, kita bercerita mengenai ilmu, tapi cara penyampaian ilmu, cara penggunaan ilmu, pedagoginya semuanya berubah mengikut masa. Dan juga kita juga perlu ingat, education ini adalah mengisi keperluan negara. Betul. Sama ada industri, sama ada kerajaan, sama ada pembangunan sosial, sama ada asrak-asrak lain yang tersirat, perpaduan dan sebagainya, semuanya dikira sekali dalam sistem pendidikan itu. Melihat kepada dasar kerajaan yang telah pun dilaksanakan baru-baru ini ataupun 2 tahun lepas, Pelan Pembangunan Pendidikan Negara itu 2013-2025. Ya, itu peringkat sekolah. Tapi di peringkat pengajian tinggi ini yang terus menjadi fokusnya. Sebab ia terdiri pada pelbagai universiti, IPT dan juga IPTS. Jadi tentunya juga silibus itu tidak jelas. Silibus itu ada yang mengikut keperluan universiti, ada yang mengikut keperluan industri. Jadi mungkin dengan adanya usul berorientasikan industri ini, bagaimana ia dapat mengubah pendidikan, lanskap pendidikan pula di peringkat pengajian tinggi ini. Okay. You sebut tadi pelan pendidikan pengajian, ada 2 segmen. Yang segmen rendah, pelan pendidikan, blueprint for education 2013-2025. Kemudian ada higher education 2015-25 juga yang mempunyai lonjakan dan anjakan. 1 anjak, 11 anjakan dan 10 lonjakan. Itu pun semua pencapaian target, sasaran-sasaran yang kita nak kejar, ya. Dan kemudian tadi sebut mengenai silibus-silibus yang digarap. Sebenarnya saya bercakap daripada pengalaman. Saya pernah mengurus sebagai Naib Chancellor di universiti, apa itu umpamanya program yang kita keluarkan dan apa yang kita hasratkan daripada graduan-graduan yang kita keluarkan, ya. Biasanya di peringkat atasan, kalau di bawah semuanya standard sistem kita, itu pun banyak lagi nak cerita. Kalau di Finland umpamanya tak ada exam sampai 16 tahun. Tak ada exam, there will be no exam up to the age of 16. Okay. Semuanya lebih kepada kreativiti dan sebagainya. Tapi di sini fokus kepada exam, itu cara kita. Tak semestinya salah. Dan kita kena fokus apa yang kita rasa betul, dan we have to stick with it. Jangan umpamanya orang tengok efektif, kita nak ikut cara orang. Tak boleh. Kita tak boleh terlonjak-lonjak. Sebab kita mesti kekal dan jelas apa yang kita nak. Contohnya macam sekarang ini, ya, kita sangat pentingkan semua silibus-silibus pendidikan mesti reflect kepada keperluan negara dan industri semasa. Dan tiap program yang dikeluarkan itu mesti mempunyai satu kajian pasaran. Melihat apa keperluan. Kemudian kita rangka silibus, mendapat input dari industri dan juga daripada pelbagai pihak. Dan saya pernah masukkan wakil industri dalam Senate. Senate is the highest authority body untuk nak merangka apakah silibus yang sesuai. Dan akhirnya kita anggaplah kita telah memenuhi. Walau bagaimanapun itu tidak cukup. Itu atas kertas. Masih atas kertas. Apa yang berlaku dalam kelas sangat-sangat menentukan apa yang kita keluarkan. Dan sekarang ini umpamanya saya sangat nervous. Umpamanya apabila sistem pendidikan kita berhasrat nak mencapai satu sistem yang berkualiti tinggi, tapi kita punya pelaburan fundamental masih jauh perlu diperbaiki. Contohnya the classroom size. Ya, kita kena tentukan small classroom size supaya efektif pembelajaran itu berjalan. Dan kedua, kualiti guru-guru. Saya a bit nervous. Kalau di Finland contohnya,
guru-guru semuanya mempunyai kelayakan masters minimum. Tapi dan ini pelaburan kerajaan, tapi negara kecil lah, Singapura pun sama. Dia meningkatkan, dan guru dipilih daripada 10% of the cream from the graduate. Kita jangan umpamanya siapa tak boleh kerja lain masuk guru. Tapi sekarang tidaklah. Sebab dalam Pelan Pembangunan Pendidikan telah diberi penekanan supaya guru-guru ini dipilih dari mereka-mereka yang mempunyai pertama minat. Kita tak mau paksa orang masuk jadi guru. Dan kedua, mempunyai kemahiran dan juga kemampuan, kebolehan dan juga pencapaian akademik yang tinggi. Betul. Ini secara kita banyaklah. Kita kalau nak cerita strategik, ini belum lagi 20-50 tau. Ini cerita mengenai what is there dekat sekarang ini. Nak menangani perkara-perkara yang berlaku sekarang. Kalau 20-50, umpamanya kita kena ada satu rangka besar. Betul. Ya, kita kena ada future trend. What will be a trend in the future? Umpamanya kita tak boleh terlalu terus jauh. What is there in the next 5 years, 10 years, 15 years, dan dalam masa 2020 yang kita masih struggling nak mencapai itu pun nak kena pastikan. Betul. Jangan nanti kita nak kejar tapi yang dikendong berciciran. Tak boleh. Ya, kita kena fokus seluruh tenaga usaha kepakaran yang ada dalam negara, kita sama-sama tumpukan untuk mencapai apa yang terbaik untuk negara. Tapi Prof, ada juga setengah majikan itu, ialah betul kita ingin melahirkan graduan yang keboleh pasaran, mempunyai nilai yang tinggi untuk industri. Tapi ada juga majikan tu masih lagi mementingkan keputusan mereka dalam bentuk teori peperiksaan. Jadi adakah itu bercanggah dengan usul yang dibentangkan? Kalau tanya pendapat akademik, umpamanya akademik kita hanya mengeluarkan graduan-graduan yang umpamanya sound dari segi pengetahuan teorinya. Praktikalnya dia ditambah sikit. Dan apa peranan industri? Jangan anggap industri hanya menerima saja. Ada juga peranan industri untuk melatih industri specific skills. Industri specific knowledge. Dia tak boleh nak harapkan ambil terus, tak boleh. Okey, Prof, bila Prof sebut begitu, ada pula industri yang akan berkata, habis masa ke universiti lu belajar apa? Dia pusingnya balik kepada universiti. Jadi kita sangat jelas. Semasa kita membentuk semua model-model itu, kita telah mengambil kira semuanya. Termasuk wakil-wakil industri pun ada sama. Tapi oleh kerana dinamiknya, perubahan-perubahan yang berlaku, umpamanya kita akan dapati sebenarnya cabaran-cabaran atau komen-komen yang macam itulah. Tapi apapun, perkara-perkara fundamental perlu diadres. Contohnya, kalau umpamanya kita mengeluarkan graduan dalam program-program yang profesional, sudah tentu dah subject matter dulu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga hasrat untuk nak masuk, nak embed keusahawanan, kenegaraan dan perkara-perkara lain untuk demi perpaduan dan sebagainya. Itu pun memang menyambut kepada dasar pendidikan kebangsaan kita. Memang disebutkan dengan jelas apa hasrat negara apabila kita menyediakan dasar itu, dan dalam pelan-pelan pembangunan pendidikan pun telah jelas apa yang nak kita capai. Betul. Tapi yang membuat apa yang berbeza adalah bagaimana kita menyampaikan pemain-pemain industri itu. Atas kertas semua dah cantik dah. On paper we can claim that we can have the best plan in the world. Tapi yang really make the difference adalah bagaimana kita melaksanakan respon. Bukan saja kepada guru-guru pensyarah, kepada pelajar-pelajar sendiri umpamanya. Pelajar-pelajar perlu pandai membezakan. Sekarang ini zaman pengetahuan yang terbuka, you boleh klik saja the button, you may find apa yang dipanggil sebagai data, dokumen. Tapi nak translate antara data dan dokumen itu kepada knowledge, itu yang membuat berbezanya. You may have a bundle of information, bundle of data, so what? Apa maknanya semua data-data itu kalau tidak diterjemahkan, kalau tidak relatekan kepada bidang kepakaran yang kita ada. Itu yang buat pembeza tu. Kalau dikaitkan dengan silibus universiti, sebab kita inginkan pendidikan berorientasikan industri. Tak payah ambil jauh, kita ambil meskom lah. Komunikasi masa. Katalah seorang pelajar itu mengambil jurusan kewartawanan ataupun penyiaran. Setengah daripada silibus tersebut lebih kepada mereka ditempatkan di stesen televisyen ataupun di syarikat-syarikat penerbitan surat khabar, supaya tidak 4 semester itu menghafal semata-mata, tulis jurnal banyak-banyak, kemudian 3 bulan baru hantar internship, 3 bulan itulah nak tahu mana tape, mana segala. Jadi adakah itu perlu diubah suaikan supaya mereka bila graduan nanti masuk terus boleh jalan? Kena bezakan
antara universiti dan institut latihan. Universiti ni the body of the knowledge. We deal with teori dulu. Iya. Memperkayakan teori, kefahaman. That's the fundamental of the knowledge. Kemudian baru you graduate sikit kepada how to apply. Dia tak boleh terus kalau apply saja dah jadi technical. Dah jadi macam institut latihan. Institut latihan mengeluarkan penyampai-penyampai media dan sebagainya. Bukan. Falsafah pendidikan kita, we have to deal with teori dulu. That's the body of the knowledge. The substance yang ada adalah teori itu dulu. Itu sebab kalau 4 tahun contohnya, program 3 tahun, the first 3 quarter tu memang deal dengan Teori. all the teori dulu. Itu yang buat bezakan bagaimana kita ada kemampuan untuk memikir, untuk apply the teori. Kalau tidak, kalau terus saja, I think hollow. Sebaik tak ada, kalau macam tu tak payah ada universiti. Buat institut latihan saja. Itu yang bezanya. So kena faham itu. Ya, universiti bukan saja mengeluarkan technician dan sebagainya. Dia mengeluarkan orang yang mempunyai kefahaman yang jelas di segi akademiknya dan kemudian di-applykan di luar. Barangkali dipanjangkan tempoh latihan industri? Sekarang ni ada banyak modelnya. Datuk Seri Idris dah perkenalkan to you to I. Dua industri, dua akademik. Mungkin itu pun very challenging juga. Sejauh mana industri juga. Sebab dalam sistem pendidikan mesti ada proses pengukuran, proses penyeliaan dan sebagainya yang boleh at the end of the day kita tahu apa knowledge yang telah dipelajari oleh tiap-tiap individu. Betul. Itu. Jadi seperti mana Prof katakan awal tadi, menjelang ke TN50 ini tentunya memerlukan rangka yang besar. Jadi dengan berdasarkan berteraskan peperiksaan pada waktu ini, adakah perubahan itu perlu dilakukan secara total ataupun hanya perlu pengubahsuaian kecil di sini dan di sana? Total revamp. Semua kalau keseluruhan. Kita serius, ya pertama sekali kita mungkin melihat the best practices, tapi kita ubah suai mengikut kumpulan kita. Ya kita dah ada dasar, mungkin sorry high time dah. Kita dah revisit balik dasar pendidikan kebangsaan tahun 1961. You pun belum lahir. Saya pun baru baby tahun 61 ya. Itu dasar pendidikan negara. Dia berdasarkan kepada Razak Report dan juga Ordinan Pendidikan ya 57. Kemudian kita ada blueprint dan sebagainya. Tapi kalau kita serius, TN50 ini perlu satu rangka besar yang kita melihat. Satu, boleh tidak di future trend dulu. Kita menyediakan satu kerangka ni dengan mempunyai bacaan-bacaan masa depan yang sangat jelas. What could be the future trend untuk dalam semua segmen, dan juga perlu jelas juga apa yang ingin kita capai dalam sistem pendidikan itu. Satu lagi yang mereka usulkan dalam TN50 ini, golongan mulia, ialah mereka juga ingin melahirkan golongan yang berinovasi, yang mempunyai kebolehan untuk mereka sesuatu yang baru, bukan berdasarkan kepada, tidak bergantung semata-mata kepada industri, tapi juga inisiatif diri sendiri. Mungkin inovasi itu mana datangnya? Ya. Ya, kreativiti mana datangnya? Kalau di contoh the world best, Finland lagi sekali ya. Dia sebenarnya daripada asal dulu, daripada sistem pendidikan dia dah kaji sejak tahun 70 lagi dia dah pindah. Satu, dia tak segregate pelajar dalam kelas. Yang baik, yang tak baik, semuanya dicampurkan. Kalau kita tidak, ada art stream, ada science stream, dan lepas tu you just follow through. And at the end of the day, you ada total segmentation. Seolah-olah yang ini lebih baik pada yang tu. Itu satu perkara. Ya. Dan kedua, dia juga menekankan kepada konsep innovation, cara berfikir yang lebih luas lagi. Dia lebih santai contohnya. Itu sebab dibenarkan dulu, you discover dulu, you adventure dulu sampai umur 16. Tapi dalam masa yang sama juga, itu model Finland. Di Singapura very regimented. Dan yang sekarang ni yang paling baik juga di Korea. Korea ni pelajar-pelajar macam lagi di-torture. Masa belajar sangat panjang di Korea. Kita tanya juga belia kita, nak jadi macam Korea? Ataupun nak jadi macam Jepun, where they spend very long hours untuk belajar. Betul. Dan sangat tinggi disiplinnya. So kita hybrid lah, I would say hybrid antara percampuran antara Finland, Singapura, Korea, dan kita sesuaikan what best for Malaysia environment. Betul. Itu satu perkara. Dan saya masih beranggapan sektor pendidikan ini perlu negara, kita cari orang-orang pemain-pemain ataupun pihak-pihak yang terbaik ataupun pensyarah, gurunya, dan kita didik.
Dari segi okey, kita kena tekankan ya creativity in teaching. Ya, inovasi in teaching dan teaching untuk mengeluarkan innovation. Dua benda yang berbeza itu. Ya, innovation in teaching dan education to produce very innovative student ataupun graduate. So dua benda yang saya rasa mesti kita cari jalan bagaimana kita boleh capai. Banyak skop tu, tapi itulah kita optimis, Prof. Kita walaupun we don't have the choice. Tak ada pilihan. Betul. Moving forward, kita kena kaji. Pertama sekali, kita kena ada baseline lah. Sangat berterus terang di mana kita berada sekarang. Kalau ikut umpamanya the world ranking, kita nombor 52. Kita sangat kecewa, sangat kecil hati. Masih jauh ketinggalan. Itu bukan satu-satunya ukuran. Sebab umpamanya apakah kita dah gagal selama ni? Tidak. Apa yang kita ada, you, me, semuanya adalah produk sistem pendidikan kita. Adakah kita kesal? Tidak. Tapi ada ruang untuk kita perbaiki, kita boleh lagi improve kedudukan kita. Saya pasti FILM pun sentiasa memperbaiki keadaan mereka. Baik, terima kasih Prof. Dan juga itu cabaran untuk para akademik dan juga para pelajar, para siswa kita. Semoga kita dapat mencapai kecemerlangan. Dan sekembalinya nanti kita akan juga berbicara tentang industri kreatif di Malaysia. Kita beri berat seketika untuk Minit Malaysia. Selamat pagi Malaysia.